بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah taala kita dapat bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi daurah tafsir kita pada surah Al-An'am pada malam ini insya-Allah ayat 124. Dan kita ambil 2-3-4 ayat pada malam ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Sebelum daripada saya mulakan, macam biasalah tuan-tuan diminta supaya share dalam grup masing-masing dan saya pun duduk share dalam grup ni, dari grup keluarga, grup sahabat handai dan sebagainya. Jadi saya minta tuan-tuan supaya sama-sama turut sama-sama sharekan apa yang ilmu yang bermanfaat pada malam ini insya-Allah. Saya minta tuan-tuan supaya tuan-tuan sharekan ilmu yang bermanfaat yang ada pada malam ini sementara kita mulakan kuliah ni. Jadi supaya sama-sama kita dapat pahala lah, supaya kita dapat sama-sama dapat pahala insya-Allah, supaya kita sama-sama diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan sila share dulu, share, tekan butang share ataupun watch party di Facebook masing-masing dan tekan link tu copy dan sebarkan kepada sebanyak mana grup yang ada. Sebanyak mana tuan-tuan ada grup tu, tuan-tuan boleh sharekan insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala di atas apa yang tuan-tuan usahakan untuk sama-sama kita menyebarkan ilmu Quran ini insya-Allah. Jadi tolong share. Baik. Pada malam ini kita tengok sedikit daripada surah Al-An'am ayat 124. Kemarin panjang lebar lah kita sebut berkenaan dengan bab halal dan haram dalam bab makanan. Bagaimana musyrikin Mekah telah menetapkan tidak boleh makan begini dan tidak boleh makan begini dengan cara dia sendiri, dengan kaedah dia sendiri, bukannya kaedah syarak. Maknanya dia buat hukum, dia sengaja buat hukum dengan kaedah dia, bukan daripada kaedah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana halal dan haram ini adalah salah satu daripada benda yang Allah Taala tetapkan kepada kita. Itu benda yang kita kena ingatlah. Halal, haram, ketetapan daripada Allah. Jadi yang ada ni tolong share lagi. 35 orang ni tolong share lagi supaya dapat manfaat sama-sama insya-Allah. Tolong share lagi. Sementara kita mula ni kita suruh share dululah. Share pada kawan-kawan kita, sahabat handai kita yang ada tu. Tuan-tuan boleh tolong ingat-ingatkan dia bahawa kita ada kuliah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri pahala. Sebelum daripada kita masuk ayat 124 ni, insya-Allah lah tolong share pada adik kakak mana ada tu insya-Allah. Baik. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-124. Firman Allah Taala ayat 124. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ لَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. Baik, cuba kita tengok.
Wa idza atshum ayatun, apabila datang sesuatu ayat kepada mereka. Perkataan ayatun ni boleh jadi beberapa makna. Ya, boleh jadi beberapa makna. Perkataan ayatun ni boleh jadi beberapa makna. Yang biasa kita dengar ayat-ayat Quran lah, maknanya ayat-ayat Quran. Ataupun boleh difahami juga dengan ayatun ini itu dalil yang benar. Dalil yang benar itu dalil berdasar kepada hujjah yang betul dan berdasar kepada kefahaman yang betul. Ataupun ayatun juga disebut sebagai mukjizat. Maknanya tanda, ayatun ni tanda. Boleh kita terjemuh dengan beberapa makna. Ayat-ayat Quran yang pertama, apabila datang kepada mereka sesuatu ayat Quran, ataupun apabila datang kepada mereka suatu dalil yang benar, ataupun apabila datang kepada mereka satu mukjizat, tanda kenabian Nabi SAW. Baik, qalu lan nu'min, mereka kata kami tidak akan beriman. Itu perkataan mereka. Mereka kata kami tidak akan beriman. Maknanya setelah diberikan tanda kenabian daripada ayat-ayat Quran ataupun ditunjukkan mukjizat ataupun ditunjukkan dalil dan hujah kepada mereka yang kita sebut ayat tadi, mereka tidak mahu beriman. Maknanya mereka degil. Degil, dan itulah kedegilan manusia yang ingkar kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Mereka kata tidak mahu beriman. Tidak mahu beriman sehingga mereka terima wahyu yang diturunkan khas untuk diri mereka sendiri. Maknanya mereka nak beriman tapi dengan bersyarat. Mereka nak beriman tapi dengan bersyarat. Ataupun diberi mukjizat sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun sebagaimana diberikan kepada nabi-nabi lain mukjizat. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana patut meletakkan risalahnya. Ya, ini musyrikin Mekah ni tak puas hati. Kerana Nabi SAW diberikan wahyu, sedangkan mereka rasa bahawa ada orang lain lagi yang lebih patut untuk menerima wahyu ni selain daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka rasa bahawa pangkat kenabian yang ada pada Nabi itu terlalu lekeh nak bagi pada Muhammad. Patut kena bagi pada orang lain. Ada kisah lah bagaimana seorang musyrikin Mekah ni bernama Al-Walid bin Al-Mughirah datang bertemu pada Nabi SAW berkata bahawa dia lebih layak jadi Nabi. Kerana dia lebih tua, lebih kaya, lebih daripada baginda, lebih terhormat, orang lebih kenal. Maknanya musyrikin Mekah ni bagi dia, orang yang nak jadi Nabi ni, orang yang kena ada harta, kena ada pengaruh dan sebagainya. Tetapi tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kepada kita bahawa Nabi ini bukan dipilih dengan demokrasi, bukan dipilih dengan harta, kedudukan, tetapi Nabi ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus. Dan ayat ni nak ajar kepada kita, kita ni untuk tidak mempersoalkan segala keputusan Allah, untuk memilih sesiapa sahaja untuk jadi Nabi. Dan kalau kita nak khususkan bukan hal kenabian saja, tetapi semua hal kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang yang kita tidak miliki. Jangan ada pun rasa cemburu hati, iri hati, dan apa yang lebih teruk lagi, menjatuhkan seseorang tersebut oleh kerana iri hati. Ini adalah penyakit yang ada pada musyrikin Mekah sendiri. Kenapa mereka lawan Nabi SAW? Adakah tidak betulnya Nabi itu? Nabi betul dan mereka tahu benarnya Nabi. Lawan mereka kepada Nabi SAW adalah kerana mereka rasa kedudukan mereka itu tergugat. Dan mana-mana orang atas muka dunia ni, kalau tidak ada ketaatan kepada Allah dan ta'abbud kepada Allah,
apabila rasa kedudukan mereka tergugat, maka mereka rasa bahawa seseorang ni perlu dijatuhkan. Oleh kerana mengganggu kedudukan, pengaruh, pangkat yang mereka ada. Yusibul ladzina ajramu, dan orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpakan. Allah Ta'ala tidak biarkan mereka begitu saja lawan Nabi dan tidak puas hati Nabi, menentang Nabi, lebih-lebih lagi Nabi sebagai seorang yang menyebarkan tauhid. Allah Ta'ala tidak lepas begitu saja, tapi mereka sangka apa yang mereka lakukan itu tidak ada apa-apa lah atas muka dunia ni. Kerana seolah-olah tidak ada tindakan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dikatakan menyokong Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala sebut, sagharun indallah, kehinaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka dapat? Mereka dapat kehinaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang mereka dapat. Di atas muka dunia lagi mereka dikenakan bala, dan bala musibah yang paling berat yang melanda musyrikin Mekah itu, mereka kalahlah peperangan Badar. Cukup-cukup malu. Dengan kadar tenteranya yang pada ketika itu kita kata canggih lah, dengan perisainya, dengan baju besinya, dengan pedangnya, dengan berkudanya. Tapi mereka mendapat kekalahan yang teruk melawan negara Islam yang mereka anggap lemah dan tidak ada apa-apa. Dan sememangnya pada ketika itu orang Islam tidak ada apa pun. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolong orang Islam? Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah Ta'ala menolong kamu dalam medan Badar pada ketika itu kamu golongan yang sedikit. Kenapa? Kerana mereka ada tauhid. Mereka ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa orang yang menolong agama Allah, mereka akan ditolong. Baik. Dalam ayat ini, kalau kita tengok sebelum daripada ayat ini digunakan perkataan akabir yang membawa maksud lebih besar. Dalam ayat ini pula disebut sebagai sagharun. Kabir, saghir, bermaksud kecil. Kalau kita tengok perkataan yang berlawanan digunakan ini, Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa keterbalikan daripada perkataan ini, mereka sangka sangat besar dengan harta mereka ada, tapi kecil saja di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sagharun dalam kalimah ni bermaksud kecil ini, dalam ayat ni membawa maksud kehinaan yang mereka selalu kecil-kecilkan, dan kehinaan ini diberi oleh Allah Ta'ala kepada mereka di hari akhirat. Baik. Dan kehinaan di atas muka dunia itu mereka telah dapat. Dengan mereka rasa malu yang cukup besar, sebagaimana saya sebut tadi, mereka kalahlah peperangan Badar. Wa azabun syadid, dan azab yang amat keras bukan di dunia saja. Akhirat azab yang sangat keras, duduk neraka sampai bila-bila. Bima kanu yamkurun, kata Allah, disebabkan apa yang selalu mereka tipu daya. Apa yang mereka menipu, mereka cuba nak menipu Allah, tapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri dan mereka membuat kezaliman kepada diri mereka sendiri. Baik, kita tengok ayat 125 Suratul An'am. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يريد الله, barang siapa yang Allah Ta'ala nak kehendaki, dia panggil an yahdiya, Allah Ta'ala nak beri petunjuk kepada dia. Hidayah ni satu perkara yang tidak mungkin untuk kita dapat melainkan keinginan daripada Allah supaya kita dapat. Dan kita amat berharap supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri hidayah kepada kita. Dan kena ingat bahawa hidayah ini adalah bukan boleh diberikan kepada kita. Hidayah ini bukan boleh diberikan dengan kehendak kita, tidak.
Bagi contohnya kita sayang pada ahli keluarga kita, sayang kepada siapa-siapa, kita nak beri hidayah ke dia tak boleh. Kita beri nasihat, tak apa. Tapi nak buka pintu hati dia tu, ini adalah soal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah jelas bahawa orang yang menerima kebenaran, Allah Ta'ala akan buka kepada mereka pintu kebenaran ataupun hidayah kepada mereka. Tapi apabila datang kebenaran, mereka tolak lebih awal lagi kebenaran, saya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali akan buka kebenaran itu kepada mereka. Yashrah sadrahu lil Islam, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ini saya sebut tadi. May yuridillah, mana-mana yang faman yuridillah, mana-mana orang yang Allah Ta'ala nak dia an yahdi, supaya dapat petunjuk dia tu, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala lapangkan dadanya. Allah Ta'ala buka melapangkan dadanya. Ayat ni kalau kita tengok dalam surah Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami melapangkan dada, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad. Kalimah yashrah ni asal daripada perkataan syaraha, yang asal maksud itu membelah ataupun membuka. Belah ataupun buka. Seperti mana kita belah perut ayam, kita buka ayam tu, kita belah. Boleh faham tu? Share lagi, sementara tengok tu tahu-tahu boleh share banyak lagi. Ayat ini bermaksud Allah Ta'ala lapangkan dada mereka. Allah Ta'ala nak bagi mereka faham Islam, terima ajaran, Allah Ta'ala lapang dada. Maka apabila dia faham je, maka dia mudah terima. Apabila dia terima, dia senang melakukan kesuruhan Allah Subhanahu wa ta'ala, senang buat amal ibadah, ringan tubuh dia, ringan lidah dia untuk berzikir. Boleh nampak tu? Bila Ta'ala lapang dada dia untuk terima Islam ni, Allah Ta'ala beri kefahaman kepada dia. Sebab dada ni Tuhan buka dulu untuk beri faham. Dia pun faham Islam. Bila dia faham Islam, dia mudah terima Islam sebab dia telah memahami. Kalau dia faham dah, tapi tidak ada hidayah daripada Allah, dia tak terima juga. Bila dia terima, dia senang untuk melakukan kesuruhan. Sebab dipimpin oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala suruhan yang Allah Ta'ala nak. Boleh nampak ni, segala suruhan yang Allah Ta'ala nak, dia telah, orang panggil yashrah sadrahu, Allah Ta'ala lapangkan dada dia, ringan, nak semayang pun ringan, semua ringan belaka. Dan kalau tidak dilapangkan memang susahlah. Dan tidak faham agama. Bila tidak faham agama, faham benda lain. Bila faham benda lain, berat untuk buat sunnah Nabi, ringan untuk buat bid'ah. Sebab tu kena minta dengan Allah Ta'ala ni. Kita duk minta lah solat witir kita, Allahumma hdina, Allahumma hdina, ni benda dia beri hidayah pada kita. Beri hidayah itu benda penting lah kehidupan kita. Kerana manusia yang yashrah sadrahu lil Islam, bila digunakan perkataan Islam, bermaksud menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Islam ni agama serah diri. Makna serah diri iaitu taat sepenuhnya. Tidak ada belah bagi. Allah Ta'ala suruh buat sungguh. Allah Ta'ala suruh tinggal sungguh. Allah Ta'ala suruh ikut Nabi, ikut sungguh-sungguh. Tak akan keluar daripada garisan tidak mengikuti Nabi SAW. Boleh faham ni? Baik. Tu Islam makna serah diri. Islam juga dengan makna selamat. Ini apabila Allah telah buka hati seseorang kepada Islam, maka dia berada dalam keadaan agama yang selesa. Amal ibadah dia juga amalah yang selesa. Apa dia buat sehari-hari pun benda yang betul-betul bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan dia duduk tu rasa selesa dengan agama dia ni, kerana dia puas hati dan dia yakin dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan apabila dia buat amal yang tidak bertepatan dengan nahdah syarak, dia rasa gelisah. Memang ada gelisah kerana nahdah syarak tidak tepat dengan apa yang dia buat tu. Baik.
Bila Nabi baca ayat ni kepada sahabat, lalu mereka tanya baginda, apa tanda-tanda yang menunjukkan hati itu dibuka, apa yang menunjukkan bahawa hati mereka telah dibuka untuk Islam ni? Kerana sahabat lah orang pertama yang dengar ayat ni. Macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW jawablah, tanda mereka tersentiasa memikirkan kehidupan mereka akhirat nanti. Dan mereka pentingkan kehidupan akhirat nak banding kehidupan dunia. Dan mereka sentiasa buat persiapan untuk mati. Itulah tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia, yang pertama saya sebut tadi apa dia? Nabi sebut memikir bagaimana kehidupan akhirat. Orang mukmin memang begitu. Orang mukmin dia akan fikir macam mana nak hidup akhirat. Nampak ni? Macam mana nak hidup akhirat? Setelah hidup atas muka dunia ni, kalau susah ada orang bantu, susah ada orang tolong, tapi nak hidup akhiratnya macam mana? Kalau hidup atas muka dunia senang lenang, tapi hidup akhirat tu susah, bukan nama manusia tu, nama benda lain. Baik. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa Allah Ta'ala hendak kesesatan, ni lawan dia. Ni adalah benda yang keterbalikan kehendak Allah Ta'ala. Tadi Allah Ta'ala nak beri hidayah pada manusia. Kenapa Allah Ta'ala nak dia jadi sesat? Ada juga Allah Ta'ala nak suruh jadi sesat. Takkan semua makhluk jadi sesat pula. Allah Ta'ala nak sesat macam mana? Tu Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa mereka kepada sesat kerana mereka degil. Dan mereka menolak ajaran yang benar. Dan mereka menolak ajaran tauhid. Boleh nampak tu? Bila banyak kali menolak ajaran tauhid, maka Allah kunci mati hati dia. Na'udzubillahi min zalik. Ni yang lebih teruk. Bila ada orang tanya begitu, macam mana Tuhan nak bawa kesesatan? Kata Tuhan ni bagi hidayah saja. Memang ada golongan yang Allah Ta'ala sesatkan. Kerana dia memilih kesesatan. Tidak mahu memilih hidayah setelah Nabi datang kepada dia. Serupa dengan kita jugalah. Kalau dalil hak terang-terang datang kepada kita, kita duk buat benda hak Nabi tak buat, berat mana bid'ah lagi, tak ada kerja apa buat kita ni. Baik. Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Kalimah dayyiqan ni maksud sempit. Haraja ni maksud tidak selesa. Sempit dan tidak selesa. Macam satu bilik yang penuh dengan barang, kita letak barang almari apa, letak barang, lepas tu kita letak katil kita dalam tu. Tak selesa. Sempit yang sesempitnya. Dan ingatlah, orang yang telah disempitkan dada dia ni, kalau nak kepada kesatan, susah nak belajar agama. Mungkin dia dengar juga, mungkin dia tahu juga, mungkin dia reti juga, tapi susah nak faham. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang mendaki langit. Allahu Akbar. Allah Ta'ala gambarkan dayyiqan haraja, sempit sesempit itu macam mana, Tuhan gambarkan lagi. Ini Quran ni. La hawla wa la quwata illa billah. Mak mai gelah satu. Allah ya Karim, Quran ni hebat. Dia bukan sebut saja dayyiqan haraja tu sempit. Haraja makna sempit dengan perasaan tidak selesa, tapi dia gambarkan macam mana perasaan itu. Baik. Kita minum air dulu sikit Bismillah. Yas'adu ni bermaksud satu pendakian yang sukar. Ada syaddah atas perkataan ni.
Yas'adu, perkataan yang menunjukkan kesangatan dan kepayahan yang amat payah. Sampai kita nak sebut pun payah. Bukan macam daki anak tangga, naik anak tangga, mendaki bukit yang sukar. Nafas pun tercungak-cungak. Ya? Kalau kita nak terjemah dari sudut sainsnya pula, dari sudut sainsnya, memang kalau kita naik ke tempat tinggi ni, oksigen kurang. Dan bila oksigen kurang, dada kita rasa sempit, kita susah untuk bernafas. Kena perhati tu. Kita naik tempat tinggi, orang naik Everest ke mana-mana dah lah. Oksigen dia kurang. Makin tinggi, makin kurang oksigen. Makin tinggi, makin kurang oksigen. Nak bernafas susah. Bila nak bernafas susah ni, kesempitan dada nak bernafas ni, susah. Begitu keadaan. Dayyiqan haraja, Allah Ta'ala gambar kalau yas'adu, mereka yang nak sebut perkataan yas'adu tu pun susah dah. Nak menggambarkan betapa susahnya. Betapa susahnya. Allah Ta'ala nak buka pintu hati. Kadzalika yaj'alullahu rijs. Begitulah Allah Ta'ala menimpakan kekotoran. Rijs, kekotoran dimaksudkan dalam ayat ini, itu kekotoran hati. Hati yang kotor. Kita duk nampak kotor-kotor atas muka dunia ni lah. Kita sapu, kita basuh. Tapi kotor hati tu. Yang paling kotor sekali syirik lah. Bagi menumpang benda-benda kotor ni, mana ada orang nak duduk dalam keadaan kotor, nak duduk dalam keadaan bersih. Islam mengajar kepada kita bersih. Bukan sahaja bersih luaran, tapi bersih dalaman. Bersih dalaman jauh pada syirik, luaran jauh pada bid'ah. Bermakna orang duduk dalam keadaan buat benda bid'ah ni duduk dalam keadaan kotor. Tak bersih. Walaupun pakai serban 7 lapis, walaupun pakai minyak wangi, air mahal sekali pun, duduk kilometer lagi bau dah, tapi sebenarnya dia tidak bersih daripada sudut batiniah dia tu, tak bersih. Kerana agama Islam ni kita sebut agama yang syumul, agama yang bersih. Agama yang semula jadi, agama yang asli. Kadzalika yaj'alullahu rijsa, kepada siapa? 'Alal ladzina la yu'minun, ke atas mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jumpa orang yang begini ni, kita boleh tahu bahawa mereka tu sebenarnya tidak beriman. Kalau hati mereka tu kotor, bila hati dia tu kotor dengan syirik, maka amalan-amalan dia jadi kotor, jadi rijs, jadi dosa, jadi ithm. Kita sebut perkataan kemarin al-ithm. Itu dosa yang duduk dalam hati ni. Terang-terang. Hati al-batinah, al-ithm wal-batinah, dia sebut kemarin. Dosa yang berbentuk terang-terang, jelas-jelas dan dalam hati. Allah Ta'ala tahu. Kedua-dua ni ada masalah. Ayat 126 Tuhan sebut, wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Baik. Wa hadza sirati mustaqima. Cuba kita tengok. Dan inilah jalan Tuhanmu, agama Quran. Agama yang diajar oleh Quran, wahyu diajar oleh Quran, ditunjuk oleh Nabi SAW, mustaqima, jalan yang lurus. Agama Islam ni tertegak di atas lurus, dah kita sebut pada ayat yang ke 112, wa tammat kalimatu rabbika. Allah Ta'ala telah sempurnakan. Tamam makna sempurnakan agama ini. Timbul persoalan sempurna macam mana? Sebab duduk di Mekah lagi. Surah Al-An'am ini, surah diturunkan di Mekah. Sempurna daripada sudut tauhid dia. Sebab Nabi, mula-mula Nabi duduk di Mekah ni, Nabi ajar tauhid. Nabi sebut syirik. Dan Nabi buang segala fahaman-fahaman jahiliyah. Contoh apabila bunyi bunyi petir. Lalu
Nabi tanya sahabat, apa pandangan kamu kalau zaman jahiliyah dulu, kalau bunyi petir ni apa pandangan kamu? Sahabat kata, semasa jahiliyah dulu, fahaman kami bila bunyi guruh ni, mungkin ada orang yang berpangkat tinggi, dia mati, ataupun ada orang yang baru lahir, dia berpotensi untuk menjadi orang yang besar. Nabi SAW sebut, tidak. Nabi kata itu ra'du, guruh. Dan ada ayat Quran, sabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih, bahawa ar-ra'du, guruh itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang menghalau awan di mana tempat yang Allah Taala nak suruh turun hujan, maka turunlah hujan di situ. Tapi malanglah ramai hak mengaku agama Islam tapi tidak mustaqimah, tidak berada pada jalan yang lurus. Kenapa? Karena kalau duduk pada jalan yang lurus ni, bermakna dia tidak berkenan dengan jalan hak bengkok. Jalan hak bengkok tu jalan macam mana? Jalan hak bukan daripada arahan Nabi SAW. Jalan yang memecah belahkan agama, jalan yang menyesatkan manusia. Dia tidak ambil jalan tu kalau dia bertemu dengan mustaqimah ini, jalan lurus ini. Qad fassalna al-ayat, sesungguhnya kami telah memperjelaskan ayat-ayat dijelaskan dengan nyata, dengan terang, liqaumin, kepada kaum yadhakkarun, yang mahu ambil pelajaran. Maknanya apa? Ayat-ayat diberikan kepada semua manusia, tetapi ia ambil pelajaran sahaja yang berjumpa dengan kebenaran tauhid ini. Ia ambil pelajaran yang nak kepada kebenaran. Nescaya ni sahaja orang yang Allah Ta'ala pimpin dia ke arah mustaqiman, ke arah jalan yang lurus. Maknanya kalau kita sebut sini, orang yang mengambil pengajaran ini, itu mereka cari kebenaran lah. Kerana kebenaran bagi mereka ni, mereka nak kepada untuk guna diri dia. Mereka nak supaya hidup mereka ini lurus daripada atas muka dunia sampailah ke negeri akhirat. Mereka tak mahu terkandah tengah jalan. Tidak. Mereka nak daripada dunia ni sampai akhirat, dan orang yang boleh beri jalan yang lurus daripada dunia sampai ke akhirat, itu Nabi SAW. Baik, ayat 127 ni timbul persoalan. Apakah balasan kepada mereka yang mahu beriman ni? Liqaumi yatadhakkarun tadi, mereka yang mahu ambil pelajaran tadi, apa balasan dia? Lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Lahum darus salam. Allah. Bagi mereka disediakan darus salam, syurga. Jadi Darussalam ini salah satu daripada nama-nama syurga. Dalam ayat sebelum ni disebut orang-orang yang telah dibukakan hatinya untuk menerima Islam, Allah Ta'ala buka pintu hati, akan mendapat tempat di Darussalam. Allahu Akbar. Kalau kita tengok Darussalam ni tempat yang selamat. Darussalam, sebab apa syurga disebut Darussalam? Kerana tidak ada perasaan takut dan bimbang lagi dengan syurga. Ada orang yang buat rumah tepi jalan, walaupun rumah besar, hidup dalam aircon, tapi bunyi kenderaan gimari-gimari, kadang-kadang tak selesa juga, walaupun rumah dia besar. Darussalam maknanya tempat yang selamat. Dan kalau rumah ni lah hutan pun, tak ada orang lalu lintas pun, duduk serabut juga, macam-macam. Naik ular senduk lah, naik ular sawa lah, naik macam-macam lah jenis binatang-binatang yang ada dalam tu. Banyak monyet lah, banyak beruk lah, naik bewok lah, macam-macam. Apa ni? Bila duduk lautan. Bila jauh duduk daripada jauh, rumah orang sikit, takut pencuri. Takut, maknanya dunia ni bukan Darussalam. Syurga, Darussalam. Lebih hebat lagi, inda rabbihim. Pada sisi Tuhannya. Satu nikmat yang besar. Duduk berdekatan dengan Allah. Inda rabbihim makna berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dimaksudkan dengan berdekatan dengan Allah Taala ni? Sebagaimana hadis Nabi SAW, syurga Firdaus itu betul-betul berada di bawah arsy Allah.
Kita minta supaya Allah Ta'ala masukkan kita dalam surga Firdaus. Berdekatan dengan Allah. Dan penghuni syurga, satu kelebihan Allah Ta'ala bagi, kita telah sebut pada kuliah kita sebelum daripada ni, melihat Allah Ta'ala. Dan saya telah hurai begitu panjang melihat Allah Ta'ala ni. Kalau kita tengok video sebelum daripada ni, Allah Ta'ala buka mata kita untuk melihat Allah Ta'ala di hari akhirat, bukan sebagaimana penglihatan kita atas muka dunia ni terhad. Dalilnya Nabi Musa pernah minta nak melihat Allah, tapi pengsanlah sekali. Maknanya panca indera atas muka dunia ni tidak boleh melihat Allah Ta'ala. Dan tidak boleh melihat perkara-perkara yang gaib, kecuali Nabi yang beritahu. Wa huwa waliyuhum, dan dia adalah pelindung. Wali maknanya pelindung. Wali juga maksud teman rapat. Wali juga masuk penjamin. Allah Ta'ala jamin, tak perlu nak minta selain daripada Allah Ta'ala atas muka dunia. Tak perlu kita nak minta selain daripada Allah atas muka dunia. Berhenti minta pertolongan daripada jin atas muka dunia ni. Berhenti daripada segala-gala, minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang akan menjadi penolong kita. Bima kanu ya'malun, disebabkan amal soleh yang dikerjakan. Jadi kalau kita tengok ayat ni, nak ajar kita bahawa masuk syurga dengan amal ibadah soleh kita buat, bukan orang lain buat. Jelas Allah Ta'ala sebut bahawa ibadah amal soleh yang kita buat, bukan orang lain buat, untuk kita tidak. Maka atas muka dunia ni, kita kena ta'rif dulu amal soleh itu apa. Amilus solihat, amal yang soleh bermakna amal yang ikut Nabi yang soleh. Bukan ikut tok guru, bukan ikut ustaz. Nak ikut tok guru, nak ikut ustaz, ikut tok syekh ke apa, ke mesti sama dengan Nabi. Baru betul. Ni tok syekh kita buat begini, kita buat begitu juga. Nabi buat ke tak? Tak tahu Nabi buat ke tak. Itu kita jangan tanya dia kata. Sebab apa? Dia ulama', dia tahulah. Ulama' dah hurai lama dah benda ni. Ulama' dah sebut lama dah. Kita bincang, ulama' sebut tu ada ataupun tidak, dikaitkan dengan Nabi walaupun sikit. Walaupun hadis tu hadis dhaif sekalipun. Hadis dhaif pun tak ada. Bawah pada, atas pada dhaif sikit pun tidak ada. Hadis mursal pun tidak ada. Mari di mana? Mari di mimpi tok guru dia. Ni perkara masalah orang zaman sekarang ni. Suruh mengaji tak mahu. Suruh belajar tak mahu. Suruh ikut sunnah tak mahu. Jadi ikut syaitan ni dipandai bawa. Lah sekali rasa, mula-mula rasa hebat dengan tok guru. Hebat tok guru ni, hebat. Lama-lama segala amal tok guru ni dikira agama. Kadang-kadang tok guru pula bila anak murid ramai, dia tak sedar. Dia tak sedar bahawa apa yang disebut tu bertepatan ataupun tidak dengan sunnah Nabi SAW. Dia syok. Itulah keadaan syok, begitu lama-lama matilah keadaan begitu. Tu yang kita takut. Dalam amal ibadah kita mesti soleh. Amilus solihat, saya sebut sekali lagi, amal ikut Nabi dan tidak ada bid'ah dalam amalan tersebut. Baik, itu ayat yang ke 127. Mari ayat 128. Nah, ayat ni 128 ni perbincangan yang agak panjang sikit. Kita sebut sikit pada malam ni. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Baik. ويوم يحشرهم جميعا, dan ingat di waktu kami himpunkan mereka semuanya. Ni Allah Ta'ala cerita dia akhirat kelak. Di padang mahsyar. Hasyar ni, hasyara ni maknanya longgok. Kalau kita tengok orang jual durian tepi jalan tu, dia longgok, hak ni RM10, hak ni musaking, hak ni 40 sekilo, hak ni 20 sekilo, dia longgok. Tu bahasa yang mudah kita faham. Bahasa yang advance sikit, kehadapan sikit, kami kumpulkan.
Wa yauma yahsyuruhum, himpunkan kamu semua ni. Longgok letak setepak. Jami'an. Dalam ayat jami'an, dalam ayat digunakan semua sekali. Tak tinggal walaupun seorang. Ya ma'syaral jin. Allah Ta'ala berfirman, hai golongan jin. Cuba tengok. Tadi Allah Ta'ala kata dia kumpulkan semua sekali makhluk. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala nak bercakap dengan jin saja. Macam mana keadaan tu boleh berlaku? Kalau kita tengok mufassirin dalam menafsirkan benda ni, dia kata ma'syaral jin ni bukan jin saja. Sebab tu dia guna perkataan ma'syara. Ma'syara ni asal daripada perkataan asyara, bermaksud 10. 10 ni satu nombor yang besar. Ma'syara ni satu kumpulan yang besar. Bermakna bukan jin saja, tetapi orang yang berkawan dengan jin, orang yang puja jin, orang yang minta tolong dengan jin, semua sekali. Tapi difokus kepada ayat ma'syaral jin. Baik. Bukan semua kena marah oleh Allah Ta'ala dalam situasi ni. Tapi yang kena marah dengan Allah Ta'ala itu orang yang syirik pada Allah. Kerana ada juga jin Islam yang baik dan tidak campur dengan urusan manusia. Jin dalam ayat ni jin hak perangai syaitan ni. Dan kenapa Allah Ta'ala fokus kepada mereka saja? Kerana mereka buat satu salah yang besar. Dan apa kesalahan mereka ni? Qad istakthartum minal ins. Kamu telah banyak menyesatkan manusia. Daripada syaitan lah ni. Jin-jin yang jahat ni lah. Ada dua makna daripada perkataan istakthartum. Yang pertama berasal daripada perkataan kathir, kita sebut banyak-banyak. Kathara, banyak. Yang pertama membawa maksud telah banyak golongan manusia disesatkan oleh jin. Dua makna. Yang pertama, telah banyak golongan manusia disesatkan oleh jin. Yang kedua, maksudnya golongan jin itu telah melakukan banyak perkara yang menyesatkan manusia dengan macam-macam cara. Saya ulang sekali lagi supaya faham. Baik. Ada dua makna. Ada dua makna. Qad istakthartum. Perkataan itu berasal daripada perkataan kathara. Maknanya banyak. Yang pertama sekali bermaksud banyak manusia disesatkan oleh jin. Pertama. Yang kedua, golongan jin telah banyak melakukan perkara yang boleh membawa manusia jadi sesat. Baik. Cara syaitan nak menyesatkan manusia ni adalah memberi ajaran yang salah kepada tok-tok guru dengan membisikkan di telinga mereka ataupun buat mereka mimpi untuk beri amal ibadah dalam mimpi tersebut. Itu cara syaitan tu. Baik, kalau dia beri amalan tu kena dengan Nabi, itu Allah Ta'ala beri satu keistimewaan kepada dia. Tapi kalau dia dapat daripada mimpi, benda tu tidak diajar oleh Nabi SAW, maka benda tu adalah bisikan syaitan. Walaupun dia kata bahawa hak dia mimpi itu jumpa Nabi. Boleh nampak ni, satu benda yang berbeza. Dan salah faham masyarakat ni, kalau kita tengok satu lagi, iaitu syaitan ni akan cari sesiapa sahaja yang ada target dia untuk diajarkan amalan yang sesat ini. Dizikir dengan malam-malam yang tertentu, dihadiahkan pada tok guru, maka kalau kita dengar tiba-tiba orang tu boleh jadi bomo, kita kata. Padahal dia jemaah masjid pun malah, semayang pun jarang-jarang. Tapi oleh kerana dia ada kerih pusaka ni, mari dalam mimpi bagi tahu bahawa kamu ni boleh berubah orang dengan syarat setiap malam Jumaat mu kena perasatlah kerih ni.
Dia pun berasak laki itu. Bermakna jin beritahu pada dia untuk menyesatkan dia. Ini ramai yang berlaku di kalangan kita. Dan bila kita tanya, awak ambil daripada mana ni ilmu ni? Sebab berubat ni, baca ayat Quran, Allah Ta'ala ajar pada Nabi, dan Nabi ajar pada sahabat. Nabi ajar pada sahabat, ada ilmu dia. Nak baca ni, nak baca ni, semua mari daripada Nabi. Tiba-tiba dia mari baca lain daripada Nabi SAW, satu. Lepas tu dia baca apa kita pun tak tahu. Kita kata, awak ambil daripada mana ni? Daripada mimpi. Ini bahaya. Ini adalah benda yang bahaya. Takut mudah ditipu oleh syaitan. Baik. Oleh kerana itu, jin dia mengaburi mata manusia. Dan manusia ni jangan percaya pada jin. Jangan percaya pada jin. Kerana apa? Kerana dia tu bangsa yang penipu. Ada hak baik. Tapi dia tak tahu benda gaib. Tapi kita duk tanya benda gaib pada dia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah kawan-kawan rapat daripada golongan manusia. Golongan manusia dimasukkan di sini. Tok Guru, dukun, Tok Pomo, Tok Syekh tarekat berhubung dengan dia ni. Sebab mereka mengamalkan ilmu yang salah. Berzikir dengan zikir tidak diajak oleh Nabi. Dan kadang-kadang mengamalkan itu boleh membawa kepada khurafat. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan daripada sebahagian yang lain. Maknanya apa? Mereka mengakui bahawa semasa di atas muka dunia dulu, mereka berkawan dengan jin. Mereka tanya jin macam-macam. Mereka tanya jin macam-macam, mereka boleh berkawan dengan jin, mereka macam-macam jenis mereka buat. Mereka jamu jin, mereka sembelih ayam bagi ke jin. Mereka buat amal-amalan yang bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Lalu mereka berkawan dengan jin. Nak pulih semangat dia, nak buang sial dia, nak buat semacam jenis amalan-amalan yang mereka dapat. Ayat ni juga nak beritahu kepada kita bahawa manusia dan jin bersekongkol untuk mendapat kesenangan bersama. Perhubungan yang rapat di antara manusia dan jin. Manusia yang ada ilmu, yang berkawan dengan jin ni, mungkin dia senang. Jin yang berkawan dengan dia tu juga, senang juga. Adalah syarat-syarat dia minta apa-apa tu, Wallahualam. Saya pun tak tahu sebab saya tak berkawan dengan jin. Baik, tu jawapan dia. Dalam ayat ni juga, manusia yang berkata mengaku kesalahan yang telah mereka lakukan, mereka menyesal, tapi sudah terlambat. Tidak ada gunanya lagi. Baik. Wa balagna ajala alladhi ajjalta lana. Dan kami telah sampai pada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami, dengan mengatakan semasa kami bergelumang dalam dosa itu, telah sampai ajal kepada kami. Tak sempat nak bertaubat padamu ya Allah. Qala an-naru mathwakum. Ini berat ni. Allah Ta'ala berfirman, neraka itulah tempat kediaman kamu. Ini jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimah mathwakum ni, kalau kita nak sebut bahawa tempat tinggal yang seorang itu tinggal dalam masa yang agak lama. Dia tempat tinggal ni, ada yang jenis kita tinggal sekejap. Ada jenis yang kita tinggal lama. Walaupun rumah kita di mana pun, tapi kita akan balik tinggal di sini lama, kita kata. Sebab ni rumah asal kita. Ada yang kita jenis singgah sekejap sini, singgah sekejap sini. Neraka ni tak ada singgah-singgah. Orang yang kekal dengan akidah yang jahat dalam muka dunia, matilah keadaan akidah yang syirik, maka an-naru mathwakum, itu tempat tinggal yang lama bagi kamu sampai bila-bila. Ayat ni juga nak beritahu kepada kita, tidak boleh menggunakan jin, kerana kita lihatlah neraka balasan dia. Kita minta nak guna jin tu, kita minta khidmat dia. Kalau dia tu mari beritahu pada kita pun kita jangan percaya. Cuma bolehlah kita dengar begitu, tapi nak percaya tak boleh. Jadi bagaimana seorang tu boleh menggunakan jin sedangkan jin tu gaib? Soalan dia.
Bagaimana? Jadi kita pun tak tahu jin tu Islam ke kafir. Bukan dia ada IC, Jabatan Pendaftaran Negara bahagian jin. Boleh saya mau IC jin tu Islam ke kafir? Kita tak boleh tengok. Lalu yang kita berkawan dengan dia, kita kata dia Islam tu, kita tak nampak dia nampak jarang-jarang, nampak pun jarang-jarang je. Mungkin masa nak mari dekat kita tu, dia pakai serban, dia pakai jubah. Tiba-tiba kita percaya pada jin tu. Khalidina fiha, kamu kekal di dalamnya. Kekal sebab apa? Balasan menggunakan jin. Dalam percaya pada benda gaib kekal. Adakah berbaloi atas muka dunia ni? Kawan dengan jin akhirat kekal neraka illa masya Allah. Kecuali dengan dikehendaki, Allah menghendaki yang lain. Baik, tengok. Daripada lafaz ini, seperti nak bawa maksud bahawa Allah Ta'ala mahu mengeluarkan dari neraka, boleh. Tapi adakah dimaksudkan dengan ayat itu? Ayat ni dimaksud begitu ke tidak? Jawapannya tidak. Ada berbagai pendapat. Kerana dia ni telah pun syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekal neraka selama-lamanya. Satu pendapat adalah, mungkin juga bermaksud bahawa apabila ada api neraka yang lain, mereka dikeluarkan daripada api neraka ni, azab pula api neraka begini. Sebab azab-azab neraka ni berbeza. Satu. Dan ada pendapat bahawa Allah Ta'ala tidak berkehendak mengeluarkan dia daripada neraka. Allah Ta'ala memang Allah Ta'ala kata boleh keluar, tapi Allah Ta'ala tidak mahu keluar. Tu. Allah Ta'ala kata, kalau aku nak buat keluar, aku boleh buat keluar. Tapi aku tak mahu. Maknanya gitu. Kena faham betul-betul ni. Kalau tak faham, dia kata, ni kerana nak lepas diri daripada neraka tu atas muka dunia. Tak mahu kena celuklah api neraka, sama ada dosa akidah ataupun dosa lain atas muka dunia. Jalan dia bertaubat kepada Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, lagi amat mengetahui, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu boleh nampak tu. Itu ayat yang kita bincang pada malam ini. Baik. Jadi jelas dah kepada kita tu. Jelas dah kepada kita bahawa menggunakan khidmat jin dalam berbagai cara sekalipun tidak dibenarkan. Nabi Allah Sulaiman sahaja dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak kan ni? Lalu kita ni pelik buat kita ni. Ada orang komen dalam ni, siapa dia ni komen ni? Belajar tapi balik Malaysia tak nak baca dah bismillah dalam Fatihah, dia kata. Dah rasa Imam Syafi'i kurang betul. Kita tak pernah kata pun Imam Syafi'i ni kurang betul. Imam Syafi'i ni dia mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik tak baca bismillah dalam Fatihah. Mazhab Malik, mazhab Ahmad bin Hanbal tak baca bismillah. Ada? Ada ke tak perkataan Imam Syafi'i kata bahawa Tok Guru dia ni tak betul dah sebab tak baca bismillah? Saya rasa orang komen ni hak kepala otak tak betul. Kita boleh kata begitulah. Hak komen ni dia kena mengaji lagi. Tak tahulah dia putus dekat mana tu, wallahu a'lam putus dekat mana tu. Dia kena mengaji lagi. Kena tahu lagi dalil dia. Kita tak bergaduh pun baca bismillah, tak baca bismillah. Orang tu imam tak baca bismillah, tak apalah. Bukan makna kita rasa kita kata baca bismillah ni Imam Syafi'i tak betul. Ada kata gitu tak? Imam Syafi'i pun tak kata ke Imam Malik begitu. Imam Syafi'i pun tak kata, dan imam-imam hak lain pun tak kata Imam Syafi'i begitu, dia kata. Tak kata. Kena faham dasar pengambilan hukum dalam setiap mazhab tu. Jangan duk penuh sangat kepala tu dengan taksub. Taksub lah masalah akidah, taksub lah masalah fiqh, taksub. Hiduplah keadaan taksub tu nak hidup macam mana? Nak hidup macam mana? Cuba kita faham betul-betul. Sekadar itulah untuk malam ini, insya-Allah kita sambung esok ayat 129 daripada surah An'am ini. Ayat 129 ini dia akan menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan orang-orang zalim ini, sebahagian orang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain. Teman ini maknanya kepimpinan. Allah Ta'ala jadikan orang zalim
jahatnya rakyat ni sebab apa? Sebab rakyat yang jahat ni menaikkan pemimpin yang jahat. Dan orang zalim ni menjadikan teman yang rapat siapa dia? Jin sebagai teman rapat berkhidmat untuk dia. Dalam perkataan Quran ini, zalim ni rujuk kepada syirik pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat 109 pada esok hari, dan mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala merahmati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi